Assalamualaikum semua pelajar yang menghadiri dan menonton sesi perkongsian Endless University From Sintok to the World, Real Life After Sintok. Saya menakamkan penghargaan terima kasih kepada pihak penganjur dan Urustia atas kesudian menjemput saya untuk berkongsi pengalaman kehidupan selepas menamatkan pengajian di Bumi Sintok. Semoga perkongsian seperti ini dapat membantu adik-adik dan pelajar membuat persediaan bagi menghadapi cabaran di fasa baru kehidupan mereka, iaitu alam pekerjaan selepas menamatkan pengajian nanti. Saya mengambil kesempatan ini mendoakan agar semua pelajar di Universiti Utara Malaysia UMNA terus berjaya dalam apa jua bidang yang mereka ceburi selepas menamatkan pengajian. Ingatlah, apa jua yang anda lakukan adalah untuk diri anda sendiri, bukan untuk sesiapa atau demi sesiapa. Setiap impian pasti ada usahanya. Setiap usaha pasti ada rintangannya. Dan setiap rintangan pasti ada laluannya. Ingatlah, setiap laluan pasti akan sampai ke destinasinya. Sebelum saya mengakhiri sesi perkongsian pada kali ini, izinkan saya untuk merangkapkan beberapa ungkapan pantun khas untuk adik-adik sekalian. Budi tertaut kelak dikenang beribu tahun sepanjang zaman. Sedalam laut bisa direnang, serendah dahan bisa ditawan. Kisah si Teja di hujung tanjung jadi sebutan ibarat si tanggang. Susah senang badan menanggung, sehelai rambut harus berpegang. Basah kebaya lama dan jarang, kebaya sulaman oleh si tua. Usah percaya pun nama terang, cahaya pinjaman gerhana jua. Sekian, terima kasih. Mencari ilmu, berteman kebudimanan, bina nusa, bina dunia sejahtera. Uni Utama, ibu yang tercinta, kami doa lanjut usia bahagia. Kami janji hormati pesanmu, ilmu, budi dan bakti. Kami anak alam insan Tuhan, membara langit biru mencari ilmu, berteman kebudimanan, bina nusa, bina dunia sejahtera. Utama, ibu yang tercinta, kami doa lanjut usia bahagia. Kami janji hormati pesanmu, ilmu, budi dan bakti. Ilmu, budi dan bakti.
Okey, hai, Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam biru warna kepada semua para hadirin yang sedang berada di Facebook Live Pusat Budaya UUM. Selamat pagi semua. Okey, baiklah, semoga sentiasa sihat dan ceria selalu macam saya, pagi-pagi ceria kan? Okey, baiklah, mulakan hari anda dengan penuh bertenaga. Baiklah, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada semua hadirin yang setia bersama dengan kami bermula 29 Mac hingga 31, iaitu hari ini, hari terakhir bagi Karnival 3K, Kebudayaan, Kesenian dan Keusahawanan 3K 2021. Baiklah, pada hari ini kita ada program-program yang sangat hebat kerana kita akan menjemput selebriti Malaysia dan beliau juga merupakan pelakon di Malaysia dan juga penggiat seni di Malaysia ini. Saya yakin dan percaya apabila saya cakap nama ni, pasti semua hadirin yang sedang menonton kenal dan tahu siapakah beliau. Lagi-lagilah kepada peminat-peminat setia kepada Adlin Aman Ramli. Baiklah, program pada pagi ini adalah program Monomania Crash Landing bersama Adlin Aman Ramli. Okey, seterusnya program ini adalah program dijalankan oleh Kelab Teater Warna dengan kerjasama Kelab Pencinta Filem dan juga Skimpa Universiti Utara Malaysia. Tahniah dan syabas kepada Skimpa dan 3 organisasi ini kerana telah pun menjalankan program yang sangat berguna kepada semua pencinta-pencinta filem yang berada di Malaysia dan yang sedang menonton Facebook Live Pusat Budaya UUM. Baiklah, program ini dijalankan kerana ini merupakan modul Adlin Aman Ramli sendiri kerana program ini adalah merupakan salah satu program penulisan skrip dan juga lakonan monolog. Kepada pencinta-pencinta filem, penggiat-penggiat seni, inilah platform untuk anda mencungkil bakat anda, menambahkan ilmu dan pengetahuan anda dalam bermonolog dalam Monomania Crash Landing bersama Adlin Aman Ramli. Jadi, jika anda ingin tahu apakah pengisian program ini, jom kita saksikan. Tetapi sebelum itu, program ini merupakan hari kemuncak kerana program ini telah dijalankan bermula Mac yang lalu dan hari ini adalah hari kemuncak bagi Monomania Crash Landing bersama Adlin Aman Ramli. Jom sama-sama kita saksikan.
Monomania Crash Landing UUM bersama Adin Amar Ramli. Anda bersama saya, Zarifah Balkis, pada pagi ini. Tentu, saya ingin mengingatkan kepada anda semua untuk kekal menjaga SOP dan amalkan 3W, iaitu wash, basuh tangan anda, wear, pakai pelitup muka dan juga hand sanitizer. Serta warn, ingatkan kepada orang sekeliling anda bahawa kita belum lagi menang daripada wabak COVID-19. Okey, pada hari ini saya ingin kongsikan kepada anda semua sedikit rumusan tentang program Monomania Crash Landing UUM bersama Adin Amar Ramli. Program ini merupakan kelas ataupun bengkel kesenian yang telah berlangsung selama 8 jam dalam 4 sesi. Ia juga merupakan program joint venture antara Pusat Budaya dan Seni, Kelab Teater Warna, SIPA dan Kelab Pencinta Filem. Ya, saya ingin memperkenalkan pula satu-satunya tenaga pengajar bagi program ini, iaitu tentunya Encik Alin Amar Ramli. Beliau merupakan salah seorang penggiat seni yang aktif dalam pelbagai bidang seni seperti teater, di bidang filem, penulisan skrip, bidang pengarahan dan macam-macam lagi. Jadi, yang akan bersama-sama dengan saya dalam live ini ialah Encik Adlin dan sudah pun terhubung di talian. Assalamualaikum Encik Adlin, apa khabar? Sihat? Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat, alhamdulillah. Okay, so kita tahu hari ini merupakan majlis kemuncak kepada program Monomania Crash Landing UUM bersama Encik Adlin. Jadi, boleh Encik Adlin kongsikan kepada kami bagaimana terinspirasinya cetusan idea dan progres ataupun orang kata rumusan sepanjang berlakunya program Monomania ni. Silakan Encik Adlin. Okay, baik, terima kasih UUM, terima kasih Zarifah dan juga terima kasih kepada semua Presiden, Ahli Jawatankuasa dan juga members di dalam persatuan-persatuan di dalam UM, Warna, and then Pencinta Filem, and then penulisan. Saya mengucapkan terima kasih kerana pada peringkat awal dulu bila kita bercerita tentang kemungkinan kalau ada apa-apa perkara yang saya boleh lahirkan, saya boleh kongsikan dengan semua peserta-peserta pelajar dengan niat saya untuk berkolaborasi dengan pihak universiti untuk program Monomania ni. Alhamdulillah akhirnya dia telah pun berjaya dilakukan 4 minggu lepas dan hari ini seperti yang dikatakan oleh Zarifah, kita punya Monomania Crash Landing. Hari ini kita landing. Okay. Baik Zarifah, untuk saya berkongsikan kepada penonton-penonton live pada pagi ini, Monomania ni sebenarnya dia adalah satu program, satu projek. Dia bukan one of project sebenarnya. Dia adalah satu gerakan pengembangan seni monolog, monodrama dan juga persembahan solo yang melibatkan skill ataupun kemahiran bidang penulisan, bidang lakonan dan juga bidang visual, filem ataupun video. Okay. Saya katakan Monomania ni adalah sebuah gerakan kerana bermula daripada Monomania Crash UUM. This is basically the official first time saya execute gerakan ini. Dan kenapa dia berlaku di UM? Well, rezeki UM lah. Okay. Alright. Dan Monomania ni macam saya katakan tadi, dia adalah satu gerakan untuk kita mengembangkan kesenian monolog, monodrama dan juga solo. Maka kalau kita tengok daripada perkataan tu mono, saya perbesarkan perkataan mono ni. Mono, monolog, monodrama dan juga solo tu adalah mono. Mono single. Okay. So Monomania ni berhasrat untuk saya fokuskan sekarang ni kepada kesenian monolog. Kesenian monolog pada saya adalah kesenian dalam bentuk a short form content. Kenapa short form content ni penting? Kerana pada era zaman kita sekarang dengan fenomena social media di mana rata-rata kebanyakan kita punya netizen ataupun pengguna ataupun public kita sering kali consume ataupun menonton video-video pendek ataupun sketsa-sketsa pendek, pesanan-pesanan pendek, a short form content. Jadi saya merasakan apabila kita mampu mengangkat satu format dan kita memperbesarkan a short form content ni dalam bentuk monolog dan kita ajarkan, kita berikan pendedahan dan juga kefahaman tentang macam mana nak form
the art of writing a monologue, macam mana nak perform and present lakonan monolog, dan juga insyaAllah dalam saya punya planning ni kita nak buat short films juga, tapi short films monolog. Konsep monolog ni adalah kekuatan tunggal, kekuatan individu dalam kadar yang paling pendek. Sebenarnya sifat ataupun konsep monolog ni hari-hari kita gunakan, dalam kefahaman yang paling mudah sebenarnya monolog adalah percakapan tunggal. So bila kita cakap seorang-seorang, kita membebel, kita bersyarah ke, ataupun kita mentarbiahkan ini ke, ataupun kita kutuk ataupun mengumpat orang, that is the form of monolog yang dah memang ada. Cuma kemungkinannya public tidak melihat form percakapan seorang ni dalam bentuk art form. Jadi saya menerusi Monomania ni, kita nak letakkan, kita nak ingatkan pada semua public dan juga pelajar tentang actually there's an art of expressing your thoughts, expressing your experience secara individu, secara sendiri. Jadi saya tidak pada peringkat ini dengan workshop yang kita dah buat before this, memang saya tak masuk kepada monodrama. Kalau monodrama pula sifat dia jadi macam a long form. Mungkin 15 minit ataupun 30 minutes ataupun 1 jam biasanya kan. Tapi kita nak mulakan dengan a very short form. Sependek 1 minit, 2 minit ataupun 3 minit. Pada saya, kepada pelajar-pelajar ataupun penggiat-penggiat yang asasnya penulisan ataupun lakonan, dengan mengenengahkan format pendek ini, kita sebenarnya, saya rasa itu adalah entry point yang sangat bagus kepada mereka-mereka yang ingin mula menceburi penulisan ataupun lakonan. Kalau kita tengok dalam disiplin lakonan, dia punya range dalam lakonan, sebenarnya lakonan monolog ini dia adalah the very basic entry point. Jadi kita biasa dengar apabila seseorang itu pergi ke ruang uji bakat, dia selain daripada membacakan naskah ataupun skrip yang diberi lebih awal ataupun just cold read. Cold read meaning datang kat situ, dia bagi skrip dan tu juga kita kena buat. Selain daripada itu, kita dikendaki untuk melakukan monolog. Monolog ni kalau ikut kebiasaannya, dia hanya petikan-petikan pendek dalam naskah-naskah yang panjang. Traditionally dia macam tu. Jadi monolog ni dia macam pecisan. Dia hanya insertions di dalam a long form, traditional form. Contoh, dalam novel, dalam drama pentas, dalam filem, kebiasaan hanya orang mengambil sebahagian daripada adegan-adegan di mana karakter berucap ataupun bercakap secara individu dan komponen itu diambil dan dilakonkan monolog. Itu kalau monolog yang berdasarkan kepada naskah-naskah yang telah diterbitkan, yang sedia ada. Di dalam Monomania yang kita buat ni, kita try to beri pendedahan kepada pelajar dan peserta untuk diorang melakukan dan menghasilkan, mencipta penulisan dan lakonan monolog original daripada apa idea mereka, apa yang ingin mereka luahkan. So apabila kita berjaya melakukan idea menulis dan juga menterjemahkan benda itu dalam bentuk lakonan, dan saya rasa preparation sebagai seorang aktor, pemain, dia akan menjadi lebih mantap. Dan di dalam kesenian lakonan juga sebenarnya, bila kita pergi kepada, tadi monolog entry point, bila kita pergi kepada monodrama ni kita bercakap tentang solo performance, not less than 30 minutes to 1 hour or more. So that is actually the most extreme challenge untuk seorang aktor. Jadi saya harap di masa-masa akan datang nanti Zarifah, kalau kita punya jodoh kita berpanjangan dengan UUM ni dan kita mendapat feedback daripada semasa ke semasa dan mungkin kita ada permintaan untuk di masa akan datang, maybe kita boleh plankan series, another section lagi untuk kita buat. Sebab memang kalau nak diikut pun asalnya pun
sebenarnya kalau pihak UUM untuk event ni dia minta saya buat just okey Cik Ali bagi 1 jam untuk cerita pasal monomania. Ini Dr. Hisham dia beritahu saya. Jadi saya fikir Dr. Hisham kalau 1 jam lah nak cerita tentang saya punya gerakan dengan idea ni, rasa macam tak boleh jadi ni. Sempat. Jadi kita pun pandai-pandai lah. Okay? Kita pun pandai-pandai mengofferkan diri. Okay, why don't kita buat 8 jam and then 2 jam per sesi. Dengan itu saya rasa saya boleh memegang kedua-dua benda. Apa yang menarik dalam Monomania Crash UUM yang kita tengah buat ni sekarang adalah pelajar-pelajar yang berminat cenderung kepada bentuk lakonan dan juga seni persembahan, mereka juga diberikan tugasan untuk menghasilkan naskah mereka sendiri. Maksudnya, as an actor atau performer, you don't wait for the script writer or the scripts given to you and then you perform. No. From now, start from the monologue, you should create your own ideas, write it down in the form of creative writing, and then at the same time, present that as a performer. Okay, dan juga kepada penulis-penulis pula. Okay, kita ada dua kumpulan yang mempunyai kecenderungan yang berbeza kan Zarifah kan? Okay, satu yang cenderung kepada persembahan dan juga lakonan, satu lagi yang datang dengan kehendak dan kecenderungan ataupun kemahiran dalam bentuk penulisan. Kepada penulis-penulis ni pula, kumpulan penulis ni juga di dalam serahan tugas yang kita bagi pada diorang, selain daripada mereka menulis karya naskah mereka sendiri, mereka juga paling tidak, kalau mereka tidak melakonkan benda tu, mereka akan do recital. Mereka akan recite dan bacakan naskah mereka itu. Dan macam kita pun menggalakkan kepada peserta-peserta penulisan untuk tidak menghadkan kemampuan mereka hanya dengan menulis saja. Because bila kita bercakap tentang penulisan monolog 1 minute ataupun 2 minit, sebenarnya dia semudah macam kita menulis diary, catatan atau nota. You bayangkan kita tak sedar kadang-kadang kita tweet, kita text kawan kita dalam WhatsApp, dalam Telegram, ataupun kita jadi keyboard warrior, kita bagi komen dekat social media kan. That is actually the monologue tau, tapi in a form of writing. Okay, now saya always believe semua orang ada kaedah, semua orang ada cara, ada perkara, ada subjek untuk dikongsikan. Jadi kita mengajak kedua-dua penulis dan juga pelakon ini untuk try to translate your ideas, put that on paper and try to present that so people can hear you, understand what you're thinking, express yourself. Okay? So itulah basically yang saya rasa yang cuba kita capai di dalam 4 minggu ni Zarifah. Dan alhamdulillah lah dalam 4 minggu tu of course lah kita having beberapa situasi lah, ada yang sibuk, ada yang ini, ada kes emergency lah apa benda. Tapi at the end of it kita ada lebih kurang 20 orang lebih pelajar yang berjaya menyerahkan tugasan mereka dan saya rasa nanti mungkin Zarifah mungkin kita akan share juga kan tentang apa-apa yang mereka buat tu. Dan hari ni pun rasanya itulah seronok jugalah saya nak tahu apakah sebenarnya feedback ataupun komen-komen daripada peserta-peserta terhadap Monomania ni. Jadi sebelum kita teruskan Zarifah, saya rasa saya stop dulu sini, saya serahkan dulu kepada awak untuk apa-apa benda selepas ni. Alright. So itu dia sedikit rumusan tentang program ni daripada Encik Adin. Dan kami pihak UGM pun sangat berbangga sebenarnya kerana kami merupakan universiti pertama yang Encik Adin pilih untuk buat program Monomania Crash Landing ni. Okey, seterusnya kami akan paparkan kepada anda testimoni yang telah direkod oleh pelajar-pelajar UUM yang telah menyertai program Monomania Crash Landing UUM. Jom kita saksikan. Hai guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Abdul Hijin. Saya Muhammad bin Hussein. So, saya kongsi pengalaman saya join Monomania Bibit Tanya Ramli. Oh wow, my mind got me thinking. Wanna say, can you give me a reason? I don't think so. I'm in love with someone, but I'm not sure she can love someone back the way they love her.
Monomania is really interesting because yelah dekat mana lagi I can be mentored by Adlin Ahmad Ramli, a really big name in industry for free pula tu. Perkara yang paling menarik tentang program ni sebab Encik Adlin Ahmad Ramli yang mengajar kita orang tentang seni bermonolog. So best! Fall asleep at night and lay there on my own. Apa yang saya dapat pelajari ialah sebenarnya penggunaan monolog ini adalah sesuatu yang kita gunakan dalam rutin percakapan harian kita. Saya juga dapat memahami konsep dan penggunaan monolog dalam penulisan saya. Bagi saya, program ni sangat membantu penulis-penulis baru ataupun orang-orang yang baru nak belajar menulis macam saya. Abang Adlin banyak kongsi pengajaran dan pengalaman sepanjang program berlangsung. Dan sepanjang kelas beliau, saya dapat belajar banyak benda. Contoh seperti bagaimana kita nak bawa atau nak lakonkan monolog itu. Saya dapat menerima pelbagai input tentang sejarah, jenis dan kaedah monolog yang digunakan. Sepanjang 4 kelas yang saya telah ikuti, saya dapat mengasah kebolehan tentang monolog yang dapat meningkatkan daya imajinasi serta dapat mewujudkan sebuah jalan cerita yang menarik. Harapan saya untuk program ini agar diperkembangkan lagi, agar mereka di luar sana menyadari bahawa program ini sangat bermanfaat dan sangat baik untuk para pelajar seperti saya yang ingin bermula dan berjinak-jinak dalam bidang perfilman. Saya harap program sebegini ada lagi untuk generasi yang akan datang sebab dia sangat menarik. Dalam masa yang sama, kita dapat cungkil bakat terpendam seseorang tanpa kita dan orang tu sedari sendiri sebenarnya dia ada bakat tu. Jadi program macam ni sepatutnya kena disebar luas untuk generasi yang baru, generasi akan datang. Sebab dia dapat membantu pelajar dalam menambahkan keyakinan dan dapat mencokil serta mengasah bakat yang ada pada para pelajar, sama ada dari segi lakonan ataupun daripada segi penulisan. Anak perempuan ayah yang seorang ni, ayah tidak pernah ajar anak ayah untuk berbuat perkara yang dapat memalukan keluarga kita. Dari kecil ayah didik dengan ilmu agama yang cukup. Ayah menatang bagai minyak yang penuh. Tetapi sanggup anak perempuan ayah berbuat perkara yang tidak senonoh sehingga memalukan keluarga kita. Sekarang ayah nak kamu kahwin dengan lelaki itu untuk menutup aib keluarga kita. Habis itu. Alright, very good, very nice. It's getting there. So, maknanya yang saya terasa sekarang, maknanya macam saya katakan tadi, monolog ini mengambil ruang dan momen yang paling penting yang ingin kita highlightkan. Okay? So, nota saya kepada Aisyah berbanding dengan Suhaimi. Kita tulis Suhaimi. Suhaimi seorang lelaki, dia bawa watak bapa dan dia sebut start. Okay, move on. Adila Kalisa. Adila Kalisa, silakan. Citra ya. Okay. Dia punya line Alisa menegur ahli grupnya yang membuat kerja indah tak indah. Ustaz, aku rasa korang ni buat kerja indah tak indah je. Semua buat kerja ibarat nak makan dulu je. Korang rasa boleh ke grup kita dapat kalau performa kita macam ni? I don't think so. Saya nak ucapkan thanks kepada Encik Adlin Ahmad Ramli. Thanks a lot kepada Encik Adlin Ahmad Ramli sebab sudi berkongsi pengetahuan dan pengalaman tentang monolog ni kepada kami semua, pelajar-pelajar UM tentang monolog. Itulah tadi testimoni daripada para pelajar UUM. Sebenarnya semuanya berharap supaya ada lagi program-program sebegini dijalankan di UUM pada masa akan datang. Okey, so tadi kita dah tunjuk video testimoni. Sekarang kami nak tunjukkan pula kepada anda video preview pelajar-pelajar terbaik bagi kategori penulisan dan kategori persembahan. Jom kita saksikan. Dalam keturunan aku, tidak ada satu orang pun yang ada jiwa kedangdutan Seman. Apa mau jadi sama kau Seman? Kau layan TikTok dangdut Seman. Kau tidak nampak bapak ini rokas Seman. Kau sudah hancurkan perjuangan bapak selama ini Seman. Betapa bapak jaga kau dari dulu sampai sekarang semata-mata ingin kau meneruskan jadi dan hadirat sekalian. Pada pilihan raya kali ini, saya akan membuatkan yang terbaik untuk kita semua. Kebajikan akan saya jaga. Peruntukan, kebajikan untuk rakyat-rakyat akan saya jaga sampai akhir darah saya.
Peruntukan ini saya tidak akan mengira bangsa, saya tidak akan mengira kaum apa, negara apa. Kita semua satu darah, satu negara. Aku dah cakap dah dari tadi kita lalu jalan yang sama je. Tu, tanda kat pokok tu yang aku dah buat dari tadi. Syuk. Mak, kau kata kau pandai baca peta kan? Mana kebolehan kau? Dari tadi aku tengok kau pusing sana peta. Salah aku? Kau elok sikit Aku sebelum masuk hutan ni aku dah adjust lah tau jarum kompas ni. Masa painting minggu lepas dengan Prof. Kau pergi mana? Engkau tu sempat je lagi pergi dating. Apa? Aku tak boleh join korang sebab kecederaan kaki aku ni. Tak masuk akal lah. Farah, Sidi, apa ni? Dengar kaki aku ni akan sembuh dalam beberapa minggu je. Pertandingan tu kan lagi sebulan. Sempatlah. Sekejap. Ke ni alasan korang nak buang aku? Kau diam Aku tak perlukan simpati dari korang semua tau. Tak payah nak kesian kat aku. Sebab aku cakap kaki aku akan sembuh, kaki aku akan sembuh. Risa benci Papa. Sebab selama ni Papa tak pernah ada untuk Risa. Tapi untuk Lina, Papa will do anything for her. What about me, Papa? Risa ni anak Papa juga tau. Kenapa Papa kena treat Risa differently? Bukan salah Risa lah Lina sakit. Bukan salah Risa juga Lina mati. Risa dah penat lah, Pa. Risa dah fed up nak kerja kasih sayang Papa hari-hari. Kalau ini yang Papa nak, okey, Risa tunaikan. Kita buat je lah dalam. Kau ni dah melampau dah, Syima. Dah banyak kali dah dia cakap dengan kau, jangan campur urusan rumah tangga dia. Kau degil. Lepas tu, bila kau tak puas hati dengan dia, kau tabur fitnah pasal dia pula. Kau kata dia curang lah, kau kata dia tak pandai jaga suami lah, tak pandai jaga rumah tangga lah. Kau tak malu ke? Tak, kau jangan cakap dengan aku apa yang kau beritahu orang lain tu bukan fitnah. Engkau dengan aku. Ati, kau pergi mana? Selepas kau berpindah ke sekolah menengah lain sehingga kini, dah lama kita tak berhubung. Apa salah aku, Ati? Kau ingat tak lagi? Kita pernah rapat dulu. Masa tu, aku berseorangan. Kenapa kau yang datang tegur aku? Kenapa kau nak berkawan dengan aku? Aku selesa berkawan dengan kau sebab kita mempunyai pemikiran dan cita rasa yang sama. Aku bagaikan telah terlepas daripada sangkar kesunyian selepas aku berkawan dengan kau. Kita menjadi sahabat. Tawamu membahagikan aku. Kesedihanmu menjadi dukaku. Ketika aku susah, kau datang menghulurkan bantuan. Dan apabila kau susah, aku sentiasa ada untuk kau. Aku dah cakap dah tadi, jalan ni kita dah lalu 3 kali dah. Tu, nampak tak tanda yang aku buat dekat batang pokok tu? Syuk, kau kata lagi kau reti baca peta kan? Mana kebolehan kau tu? Dari tadi aku tengok kau pusing-pusingkan peta tu adalah. Apa? Kau nak salahkan aku tak reti baca kompas? Kau elok sikit Sebelum masuk hutan ni tadi, aku dah set elok jarum kompas tadi. Itu dia tadi preview bagi pelajar-pelajar terbaik bagi kategori persembahan dan kategori penulisan. Bukan nak kata peserta-peserta lain tak terbaik, tapi adalah antara yang terbaik daripada yang terbaik. Macam tu. Dan mungkin satu hari nanti, mereka ni lah yang akan menaikkan lagi industri seni tanah air kita, insya-Allah. Dan saya nak ingatkan juga kepada anda semua yang sedang menonton live ini, sila post dekat IG anda, dekat Facebook anda, bagi tahu kawan-kawan untuk ramai-ramai meriahkan lagi live Monomania Crash Landing UUM bersama Alin Amar Ramli. Okey. So sekarang ni kita nak borak-borak pula dengan Encik Alin. Jadi kalau ada mana-mana pihak ataupun klub yang nak bertanyakan soalan,
dia letak komen dia di ruangan Facebook Live Pusat Budaya dan Seni. Okay, so sekarang ni saya ada beberapa soalan nak diajukan kepada Encik Adlin. Dan yang pertama, soalan ni adalah daripada Pusat Budaya dan Seni sendiri. Soalan ni adalah, mengapakah genre monolog disiplin sebagai penciptaan modul untuk program ni? Kenapa Encik Adlin memilih untuk mengetengahkan seni monolog ni dalam program ini? Silakan. Okey, terima kasih Zarifah. Seperti yang saya katakan tadi, pasal kalau faedah kepada pelajar-pelajar. Bila kita cakap pelajar-pelajar, anda semua sedang belajar, anda sepatutnya sebanyak-banyaknya didedahkan dengan perkara-perkara yang mungkin sebelum ni hanya adalah berupa kefahaman secara general, tapi saya terasa golongan pelajar ni adalah golongan yang sangat penting untuk mereka tahu secara objektif, secara struktural, secara teorinya tentang apakah sebenarnya yang dikatakan dengan monolog dari segi lakonan dan juga dari segi penulisan. Dan macam saya katakan tadi Zarifah, sebab monolog ini dia macam picisan, jadi orang tak memandang dia sangat. Orang tengok dia macam satu komponen kecil saja. Tetapi bila berbalik kepada macam saya cakap tadi, social media punya, where rata-rata consume short form content, saya rasa inilah waktunya, inilah waktu yang terbaik untuk kesenian ini diformatkan, dijadikan satu template, satu kaedah, satu disiplin ilmu dan juga disiplin seni, supaya pelajar-pelajar bermula dengan pelajar dan harapnya akan diikuti oleh publik, sebab kita yang akan membina kefahaman dari segi teori, prototype, contoh. Benda tu saya sangat percaya harus berlaku pada lingkaran universities dan juga professionals. Okey, jadi saya benar-benar berharap menerusi Monomania Crash UUM ni, kita pun cakap crash tu maknanya kita secepat yang boleh. Tapi Zarifah, maknanya sekarang ni rata-rata daripada komen yang saya dapat daripada pelajar secara direct, now dia orang faham bahawa monolog ini sebenarnya dia adalah secara general, dia satu orang yang bercakap tanpa ada gangguan percakapan daripada orang-orang lain. It is not a dual dialogue. It's a solo. Itu pertama trust yang diorang tahu. Tetapi bila saya bercakap nak meletakkan monolog ini sebagai satu gerakan, dia bukan lagi picisan tapi dia nak menjadi mainstream. Dia nak jadi trust dia sendiri, kan? Jadi maka itu dia perlu ada pengkategorian yang berbeza-beza. Dan saya rasa alhamdulillah setakat ni pelajar-pelajar sudah faham tentang apakah itu monolog dan penjenisan. Internal monolog tu apa? Narrative monolog tu apa? And then dramatic monolog itu apa? Yang faham apa itu apostrophe. Apostrophe pun is a kind of monolog juga. Tapi apa bezanya tu? And then kita dah discuss and kita start try to explore dengan pelajar-pelajar. Dan mereka pun faham terminologi macam aside. Aside ni apa sebenarnya? Sebelum ni hanya kefahaman-kefahaman yang general saja. Tapi bila kita pergi secara spesifik dan diorang tahu bahawa okey, ini adalah the literature device. Ini adalah peranti sastra, teknik pendekatan yang guna pakai oleh master writers ni. Ni cakap ni level-level Shakespeare ni, masterpiece luar ni. Diorang menggunakan kaedah-kaedah ni dalam karya penulisan sastra drama diorang contohnya. Dan even juga dalam novel pun ada juga. Jadi bila kita betul-betul amati teknik-teknik dan ilmu yang ada dalam ni, ini sebenarnya adalah asas basic yang bagus untuk penulisan dan juga lakonan. Dan saya harap dengan 4 sesi yang kita buat ni, dengan segala apa yang saya ada ataupun dengan segala apa kelemahan yang kita ada, tapi yang penting Zarifah, kita telah bermula dan kita telah go through ni. Kita telah memulakan. Okay, pelajar-pelajar yang berjaya menamatkan kursus kita, menyerahkan segala tugasan, dia bukan persoalan bagus ke tak bagus, perfect tak perfect. Yang paling penting adalah anda telah participate dan saya percaya anda sudah mempunyai kefahaman yang lebih jelas tentang Monomania. Itu harapan saya dan saya rasa kita achieve that. Alhamdulillah.
Ya, harapnya program Monomania ni bukanlah penghujung. Hari ni walaupun majlis kemuncak tapi bukan penghujung untuk mereka mengetengah, mencungkil lagi bakat mereka. Dan saya kira MC ni pun kira macam bermonolog lah sebenarnya kan, sebab saya macam bercakap seorang diri. Ya, betul. Kalau macam awak Zarifah, awak bercakap sebagai MC, bila awak membuat ucapan, ia termasuk di dalam disiplin monolog, tapi monolog unofficial monolog, and dia dalam kategori speech, pengucapan. Jadi dia tidak dramatik. It's formality. That is a form of monolog. So actually sebenarnya dia mengajar kita tentang seni communication in different form, in different environment. Basically macam itulah. Wow. So sebenarnya monolog ni satu benda skill yang digunakan oleh semua orang tanpa mereka sedar sebenarnya mereka sedang bermonolog. Okey, so seterusnya kita akan pergi ke soalan kedua. Soalan ini juga daripada Pusat Budaya sendiri adalah melihat okey, sekarang kita tengok perkembangan teater atau seni lakon di luar negara, contohnya pementasan teater di Albert Hall kan. Jadi bagaimanakah pandangan Encik Adi tentang masa depan seni lakon maya di Malaysia ni? Silakan. Okey, saya secara peribadi saya melihat maknanya sejujurnya tahap lakonan, kemampuan pelakon-pelakon kita Asian, sama ada yang dewasa ataupun beginners, kita orang Asia, kita orang Melayu ni, kita mempunyai jiwa yang sangat kuat. Kita mempunyai daya imajinasi yang sangat luar biasa sebenarnya. Cuma bezanya sekarang ni apabila kita bercakap tentang lakonan, dan biasanya secara lumrahnya seorang pelakon itu dia mengharapkan satu naskah yang baik untuk mereka persembahkan. Dan berlakulah banyak kelemahan-kelemahan yang berpunca daripada naskah penulisan itu sendiri. Apabila naskah itu tidak cukup kuat, dalam erti kata ialah secara basicnya mungkin konfliknya kurang menarik, dia punya exposition tentang perleraiannya, character designnya mungkin terlalu klise, kita tak handle, kita tak tackle subjek matters yang lebih bersifat global, kemanusiaan. Kita cuma main cinta-cintun, kita cuma main yang light. Jadi penulisan-penulisan itu, naskah-naskah itu sama ada dari segi dalam bidang lakonan teater ataupun lakonan filem ataupun lakonan TV. Apabila tuntutan itu tidak berlaku, demand itu untuk pergi kepada the best, most challenging characters and storyline, and then pelakon-pelakon kita pun maknanya dia just take it easy lah. They take it simple because nothing challenge them. Tapi kalau misalnya kata bermula pada sekarang, tujuannya ialah macam contoh, seorang pelakon dia harus faham dan dia kena tahu, dan dia tak boleh menunggu-nunggu hanya untuk dapatkan. No, stop waiting, just do your own writing and expose that. Challenge yourself with your own writing. Dan juga kepada writers, challenge your piece untuk melahirkan pemikiran, perasaan yang mind blowing, yang non ordinary, yang boleh mendapat attention, yang inspire people. And kalau kita dapat formula-formula itu Zarifah, kita tidak akan ada langsung berbezanya dengan all Western, European, Americans punya acting. It's just the artwork. Artwork tu apa, kan? Dan kalau kita boleh menuju ke arah itu, meaning challenge ourselves untuk berkarya dengan lebih sophisticated, and then everything, pelakon dan juga pemikiran, production, directors and everything, semua akan pergi pada liga ataupun level yang lain. So if we can do that, saya rasa kita boleh deliver that. Cuma we need to betul-betul design and craft a project. Selalunya projek ni dibuat last minute, ala kadar, sekadar boleh. Tak, kan? Macam contohnya macam Finas buat Road to Oscar. Ini semua wawasan-wawasan yang penting, yang bagus. Cuma execution and planning itu kena persistent, consistent with the right people. Kalau kita boleh buat benda tu, dan UUM pun maknanya secara continuously
kita faham tentang kita nak bangkitkan impact yang macam ni, saya rasa bukan saya saja. Few other friends saya yang lain pun willing to share. Yang paling penting kita ada milestone, kita ada sasaran mungkin dalam 6 bulan ataupun 1 tahun ataupun 2 tahun untuk create something yang spark dalam community UM tu. I believe that. Ya, sebab tu pentingnya program-program sebegini dijalankan dengan lebih kerap sebab nak membantu untuk asah lagi bakat-bakat, untuk asah lagi mentaliti rakyat Malaysia sebenarnya, bukan hanya fokus pada cinta-cinta seperti yang Encik Ali cakap tadi. Okay, so kita ada last question. Question ni macam cepat emas sikit. Soalan ni daripada Kelab Pencinta Filem. Beliau tanya, apakah yang menyebabkan Encik Ali pilih profesi Encik Ali sekarang? Adakah sebab keluarga ataupun passion Encik Ali sendiri? Lagi sekali ulang balik, saya kurang dengar. Okay. Soalan dia, apa yang menyebabkan Encik Ali pilih profesi Encik Ali sekarang? Adakah disebabkan oleh keluarga ataupun passion Encik Ali sendiri? Sebab keluarga Encik Ali pun melangkah belakangkan seniman kan? Oh, maksud saya berada dalam bidang ni sekarang ni sebab family saya ikut-ikut ke ataupun saya punya own passion? Ya. Ya. Saya masuk dalam bidang ni, saya buat decision pada umur 19 tahun untuk jadi artis budaya. Apabila saya sedar, adik-beradik saya total lebih kurang 18 orang. Lepas saya tengok arwah bapa saya, mak saya, and then AR Badul, Amran, ini semua yang top-top yang atas ni tau. Di sini-sini. Saya anak yang ke-17. Saya tengok tak ada seorang pun yang into arts. Jadi saya tengok, okay, bapa aku Tom Pel, mak aku Rumina Siddiq, aku rasa akulah kena continue this legacy. So that decision was made when I was 19 years old. So I take that baggage and go to that. Maknanya you boleh katakan pada peringkat awal, it's because of the family, okay? But after few years, reason itu dah tak valid lagi pada I. The starting point, yes, but now it belongs to me. I do it because I really involved and so passionate about it. And sedar tak sedar, maknanya dah dekat, kalau umur 19 tahun sampai sekarang 49, maknanya 30 tahun Zarifah. Kan? Sama tu. 30 tahun tu, dia macam angau, is passionate and mungkin sumpahan. Okay, so sebenarnya tak apa tau sebenarnya kalau kita mula masuk dalam bidang yang kita suka daripada family pun. Sebenarnya family tu macam penggerak kita dan akhirnya kita sendiri akan jumpa passion kita di tengah-tengah jalan tu lah. Okay, so kita dah cicit, kita dah tanya-tanya soalan. Sekarang ni kita nak main game pula dengan Encik Adi. Okay. Alamak, Adi pula. Okay, tak apa. So kita nak main game dengan Encik Adi. So, okay ke Encik Adi, ready ke nak main game ni? Game apa tu? So game ni macam ni. Sekarang ni ada beberapa perkataan di tangan saya. Ada beberapa perkataan dan Encik Adi perlu membuat monolog berdasarkan perkataan yang saya pilih secara random dan hanya 2 minit sahaja masa yang diberikan. Okay, so sebelum ni kita nampak Encik Adi yang ajar orang macam mana nak buat monolog. Hari ni kita tengok Encik Adi sendiri yang bermonolog. Okay? Ini dulu ya. Saya buat monolog pendek lah ni. Monolog pendek ya. Jawab Ya. Aduh, aku pula Okay, so perkataan pertama yang saya dapat adalah mabuk. Perkataan ni mabuk. Mabuk. Man, kau ingat kalau kau mabuk tu kau boleh selesaikan semua masalah. Kau ada masalah duit, kau ada masalah pelajaran, kau ada masalah rumah tangga. Kau ingat bila kau minum arak tu, kau tonggang liquor tu, semua problem tu semua boleh settle? Tak. Problem tu duduk juga dalam kepala kau. Engkau minumlah berapa balang, berapa tong pun kau mabuk sekejap je. Bila kau sober, kau ingat bini kau masih lagi sayang kat kau. Kalau kau tak do action. Kau ingat duit boleh jatuh daripada langit, solvekan kau punya problem. Kau ingat dengan sober lepas minum tu masalah kau selesai. Apa punya bodoh lah kau ni. Siapa yang ajar kau minum arak ni boleh selesaikan masalah? Oh, tak minum arak. Habis, isap ganja. Sama lah juga. Kau ingat pokok ganja tu boleh solve kan? Boleh bawa balik bini kau, anak kau yang berterabur tu. Sudah lah punya bodoh lah kau man. Wow. Walaupun tadi saya kata bagi 2 minit. Walaupun saya kata tadi bagi 2 minit, buka aspek terus action. Wow, power direct tu.
Jalan je. Kita tengok apa jadi. Explore. Okay. So kita next perkataan kan. Oh, ada ni Semua perkataan lot lah belakang kata kejam kata. Kata hantu. Saya tak tahu kenapa Encik Ali dapat perkataan kata macam ni. Tak dengar. Hantu. Hantu. Yeah. Hantu. Ghost. Hantu. Yes, hantu. Aduh. Hantu. Ni hantu kacau ni. Ni hantu. Ish. Itu apa benda tu? Itu maklimah ke? Pontianak? Muka macam sama. Tapi ada gigi. Naik bulu rumah. Maklimah! Buat apa tu? Tak menjawab pula. Aku dengar kalau kita betul-betul nak check hantu ke tak, kita kena tonggeng dan kita tengok. Kita try. Maklimah! Saya rasa ni ke maklimah tu? Confused. Rasa macam nak jawab tapi betul lah. Wah, baik lah. Walaupun hari ni tiba-tiba saya jadi hantu tapi okey, maklimah lah. Okey. Kataan terakhir sebelum habis. Kataan terakhir adalah bintang. Bintang. Ya. Oh, Ramona. Kaulah bintang di hatiku, darling. Tanpa kau, malam tak berarti. Aku tahu bulan cemburu padamu. Tapi kaulah bintang hatiku. Ku petik bintang, oh. Biarpun banyak halangan. Ramona, sering aku cari kau di sebalik kabus malam. Apabila petir menyambar, kilat sabung menyambung, aku mencari kau. Di mana Ramona? Tapi walau bagaimanapun, sejauh mana pun kau menghilang, kau tetap bersinar di hatiku, Ramona. Kau bintangku selamanya. Siapa yang nak bagi pick up line tu dekat girlfriend ke apa, gunalah Ramona. Tiba hari ni girlfriend kau jadi bintang Ramona tak Ramona. Lepas tengok dia gaduh ke tak, tanya Ramona tu siapa tu. Okay, so nampaknya kita pun dah nak sampai ke penghujung program. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua yang masih setia menonton live Monomania Crash Landing UUM sehingga ke penghujungnya. Okay. Saya mewakili pihak Pusat Budaya dan Seni, Kelab Teater Warna, Skimpa dan Kelab Pencipta Filem ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Adli kerana telah sudi untuk menjalankan program ini sehingga ke penghujungnya dengan sangat baik. Saya juga ingin sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada anda semua yang setia menonton sehingga habis program ini. Ya, saya juga nak promosikan kepada anda semua pada pukul 4 petang ni, Kelab Teater Warna bakal menayangkan virtual theater yang pertama bertajuk Hentian Nombor 6. Jadi saya nak ajak anda semua untuk set alarm di telefon, ajak kawan-kawan semua, Encik Adlin pun boleh juga tonton sekali virtual theater Hentian Nombor 6 pada pukul 4 petang di Facebook Pusat Budaya UUM. Dan anda juga jangan ke mana-mana, teruskan berada di depan komputer atau telefon bimbit kerana kita akan sajikan kepada anda macam-macam lagi program Carnival 3K yang sangat menarik. Jadi itu sahaja daripada saya. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye.